Perdana Menteri perkenal pendekatan keluarga Malaysia, minta semua ahli parlimen menggembleng tenaga untuk memulihkan negara. Isteri hamil 7 minggu reda dengan pemergian suami, janji tunaikan amanah sebagai ibu tunggal. Pernah rasa dipinggirkan? Masyarakat orang asli di Jasin gembira dapat menikmati kemudahan elektrik daripada solar. Sekarang ni saya happy tengok anak boleh bermain, senang belajar, semua. Bilioner Elon Musk memperkenalkan robot Tesla mirip manusia. Dijangka dikeluarkan mulai tahun depan, robot ini dikatakan mampu lakukan tugas-tugas berbahaya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob meminta semua ahli Dewan Rakyat menggembleng tenaga memulihkan negara. Menurut Datuk Seri Ismail Sabri, ini bagi memulakan langkah mencari jalan keluar akibat pandemik COVID-19, kegawatan ekonomi dan kemelut politik yang membelenggu negara sejak mutakhir ini. Saya menyeru kepada seluruh ahli Dewan Rakyat, sama ada dalam atau luar kerajaan, supaya menggembleng tenaga untuk memulihkan semula keadaan negara. Marilah kita dengan fikiran terbuka dan dada yang menerima, mencungkil persamaan dengan tidak lagi menggali perbezaan. Kita perlu bersepakat untuk menyelamatkan keluarga kita, iaitu keluarga Malaysia. Menurut Datuk Seri Ismail Sabri, pendekatan keluarga Malaysia sifatnya lebih inklusif, merentasi sempadan agama, bangsa dan kaum. Konsep keluarga Malaysia diambil kerana keutuhan negara terikat dengan nilai-nilai didikan sempurna dalam sesebuah keluarga. Dalam ucapan sulungnya sebagai Perdana Menteri hari ini, Datuk Seri Ismail Sabri turut menawarkan ruang kepada kepimpinan pembangkang untuk menganggotai Majlis Pemulihan Negara MPN dan jawatan kuasa khas menangani COVID-19. Polis mengesan seorang lelaki yang bertindak melarikan diri selepas kereta dipandunya merempuh 6 motosikal menyebabkan 3 orang maut serta 4 lagi cedera parah di Jalan Kampung Aceh Setiawan semalam. Ketua Polis Daerah Manjung SCP Nur Omar Sapi berkata, suspek berusia 38 tahun turut meninggalkan 2 rakannya dan cedera di lokasi kejadian. Menurut SCP Nur Omar, rakan pemandu terbabit lelaki berusia 24 tahun direman sehingga Selasa ini selepas didapati positif dadah, manakala seorang lagi rakan suspek, seorang wanita yang juga guru tadika dilepaskan. SCP Nur Omar turut mengesahkan nama mangsa yang maut iaitu penunggang motosikal Muhammad Suhail Zainal 22 tahun bersama pembonceng Hasrandi Bahrum 27 tahun. Kedua-duanya berasal dari Kota Kinabalu. Seorang lagi penunggang motosikal yang maut Muhammad Nur Hisham Hassan 29 tahun berasal dari Kuantan. 4 lagi penunggang motosikal semuanya lelaki cedera parah dan dihantar ke hospital untuk mendapatkan rawatan. Siasatan awal mendapati kereta dipandu suspek terbabas dan merempuh motosikal mangsa yang semuanya adalah pekerja di sebuah syarikat minyak dan gas di Kampung Aceh dari arah bertentangan. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan. Sementara itu, Nur Syahirah Abdullah, isteri mangsa Muhammad Nur Hisham Hassan, reda dengan pemergian suaminya. Menurut Nur Syahirah, dia kini hamil 7 minggu anak pertama selepas hampir 2 tahun mendirikan rumah tangga. Mengimbas kejadian semalam, Nur Syahirah berkata, sebelum kejadian itu lagi, hatinya sudah tidak tenteram. Pukul 6 tu saya dah nangis teruk. Mak saya tanya kenapa saya gaduh ke. Saya tak pernah gaduh lah dengan arwah ni. Jadi, saya je rasa benda tu. Aksiden biasa je lah. Lepas tu dah tak berapa lama kemudian satu lagi mesej daripada beliau kata kemalangan tu melibatkan 11 orang, 3 meninggal. So saya di macam gelisah lah tak tahu orang, maknanya serius lah kelemahan ni. Dan lepas dia sembahyang maghrib tu terima satu lagi mesej kata adik saya dah tak ada.
Menurut Muhammad Nordin, jenazah adiknya akan dikebumikan di tanah perkuburan Batu Lapan, Gambang, Kuantan. Polis Perlis membongkar satu lagi helah sindiket dadah susulan penahanan rakan-rakan mereka awal bulan ini. Sindiket itu menggunakan modus operandi menanam dadah di dalam tanah sebelum ditutup dengan zinc bagi mengaburi pihak berkuasa. Sindiket dikenali sebagai Geng Wah. Kegiatan mereka terbongkar selepas polis melakukan beberapa serbuan di Padang Besar Perlis pada Isnin hingga Jumaat lalu. 4 suspek termasuk seorang wanita usia 21 hingga 33 tahun ditangkap bersama rampasan lebih 4 kg dadah. Ketua Polis Daerah Padang Besar, Superintendent Saifuddin Aslin Abbas berkata, kumpulan Geng Wah didalangi lelaki warga Thailand berusia 33 tahun. Sindiket dikesan aktif dalam kegiatan menyeludup dan mengedar dadah dalam pasaran tempatan sejak Julai lalu. MO dia akan ambil dadah di lubang-lubang lorong tikus di kawasan sempadan dan dia akan simpan. Kalau kita tengok MO terbaru dia simpan di dalam tanah. Sebelum ni dia simpan dalam rumah. Kali ini kita dapat kes dia tanam. Dadah ditanam di tepi rumah suspek pada kedalaman kira-kira 35 cm. Rampasan melibatkan 2.2 kg syabu bernilai lebih RM79,000 dan ganja seberat 1.97 kg bernilai RM4,930. Sebuah kereta suspek turut dirampas. Keempat-empat suspek ditahan reman sehingga esok. Persidangan keempat Dun Johor dimaklumkan seramai kira-kira 779 orang guru di negeri itu menolak pemberian vaksin COVID-19. Menurut Esko Pendidikan, Penerangan, Warisan dan Budaya Johor, Mazlan Bujang, Jabatan Pendidikan Negeri JPN Johor akan memberi kaunseling kepada guru terbabit. Ada golongan pendidik yang tidak menolak cadangan untuk vaksin seramai 700 lebih, dan kita di peringkat JPN kita mengambil inisiatif yang secara berhemah kita panggil dan kita kaunseling. Sebahagiannya dah mula kita panggil secara individu di peringkat Jabatan Pendidikan Negeri Johor, dan kita melibatkan bantuan daripada Jabatan Agama, pegawai agama untuk bantu memberi penerangan, kaunseling supaya akhirnya mereka akan turut serta. Tambah beliau, sehingga 19 Ogos lalu, seramai 45,448 atau 96.26% guru di Johor menerima dos pertama dan kira-kira separuh daripadanya atau 23,746 guru sudah lengkap kedua-dua dos suntikan vaksin. Jumlah itu masih agak besar dengan sesi persekolahan akan bermula pada 3 Oktober depan. Polis mengawal ketat pusat pemberian vaksin PPV Mega Stadium Nasional Bukit Jalil hari ini bagi mengatasi masalah kesesakan di pusat berkenaan. Ia selepas PPV terbabit diserbu belasan ribu warga asing yang ingin mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 secara walk-in. Ia berikutan Badan Bertindak Imunisasi COVID-19 CITF telah memaklumkan sebelum ini bahawa vaksinasi secara walk-in bagi warga asing di Lembah Kelang dikhususkan di PPV Stadium Nasional Bukit Jalil yang dilaksanakan berakhir hari ini. Dalam pada itu, Ketua Polis Daerah Ceras, Asisten Komisioner Muhammad Izam Jaafar berkata pihaknya menambah kekuatan anggota daripada 38 kepada 78 orang termasuk 7 bahagian trafik. Katanya berdasarkan pemerhatian seawal jam 9.30 pagi, kehadiran orang ramai sudah menjangkau 18,000 sedangkan vaksin hanya untuk 12,000 penerima sahaja. Keadaan kembali terkawal apabila petugas hanya membenarkan mereka yang sudah mendaftar dan hadir awal sahaja diarahkan berbaris dan menunggu giliran. Berikutan itu, warga asing yang masih belum mendaftar untuk program vaksinasi perlu berbuat demikian sama ada melalui MySejahtera, talian program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK di atau laman web supaya janji temu dapat diberikan. Terdahulu, tular gambar memaparkan ratusan individu berpusu-pusu untuk mendapatkan suntikan vaksin secara walk-in di Pusat Pemberian Vaksin PPV Stadium Bukit Jalil tular hari ini. Bertemu kembali. Mayat mangsa kelima kejadian fenomena kepala air di Titi Hayun Kedah dijumpai kira-kira jam 3.23 petang tadi. Mangsa ditemui di bawah rimbunan kayu kira-kira 1 km dari tempat Allahyarham dihanyutkan. Mangsa dikenali sebagai Ku Syuib Ku Abdullah, 91 tahun. Arwah yang juga bekas Imam Masjid Jim Badali Shah
hanya mampu terlantar sejak patah kaki 2 tahun lalu. Mayat mangsa dihantar ke Hospital Yan. Mangsa hanyut semasa kejadian kepala air melibatkan kawasan air terjun Titi Hayun dan air terjun Seri Perigi pada Rabu lalu. 4 mangsa pertama dijumpai pada hari kejadian. Usaha mencari dan menyelamat mangsa terakhir masih dilakukan. Di Terengganu, menurut wartawan Muhammad Ishak Abdullah Ngah, kajian oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM mendapati ada 17 pusat peranginan di negeri itu kerap ditimpa fenomena kepala air. Kemungkinan itu semakin tinggi berikutan faktor cuaca tidak menentu ketika ini. Yang penting untuk diketahui ciri-ciri kepala air. Akan berlakunya kepala air ini, yang pertama ialah kita akan mendengar deruman air itu sendiri. Daripada jauh kita dah dengar. Itu dah pertanda awal. Yang kedua, ada perubahan warna air daripada jernih kepada keruh. Dan yang ketiga, yang paling ketara sekali ialah ada pergerakan sampah kayu-kayu daripada atas menerusi air sungai tadi. Dan air akan bertambah laju. Dan kalau ini berlaku, kalau kita tidak naik, tak sempat nak naik, akan berlakulah kejadian-kejadian yang mana menyebabkan kematian. Muhammad Hilman berkata, selain lokasi air terjun dan sungai, kawasan pantai juga agak berbahaya. Ia berikutan peralihan cuaca fasa musim tengkujuh yang boleh mewujudkan fenomena ombak besar. Bak kata pepatah, sediakan payung sebelum hujan. Tinjauan saya di air terjun Latar Payung dan Ulu Kasar di Setiu mendapati tiada pengunjung di kawasan ini. Ini sama seperti yang diamalkan oleh majoriti pemilik restoran di Terengganu walaupun mereka sudah dibenarkan membuka premis untuk pengunjung menikmati hidangan di dalam bangunan. Tenang, nyaman, udaranya bersih, pemandangannya cantik, tiada pencemaran yang berlaku sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan. Dan pujian wajar diberikan kepada penduduk yang tinggal berdekatan serta orang ramai tidak melanggar perintah ketika pelaksanaan PKP. Untuk rekod, sepanjang 2018 hingga 2021, seramai 52 orang maut dalam kejadian lemas di sungai dan air terjun di seluruh negeri Terengganu. Terbaru pada 31 Julai lalu melibatkan 1 mangsa dalam kejadian kepala air di Cenih, Kemaman. Muhammad Ishak Abdullah Ngah melaporkan. Bergantung kepada sudut pandang masing-masing. Dari satu sudut, khususnya dari segi kesihatan, kebenaran untuk melakukan aktiviti sukan, rekreasi dan riadah membabitkan negeri fasa 1 Pelan Pemulihan Negara dilihat satu langkah tepat. Ia berikutan gaya hidup sihat dilihat dapat membantu menghilangkan tekanan perasaan akibat beberapa masalah yang timbul disebabkan penularan wabak COVID-19. Hasil tinjauan di beberapa lokasi sekitar ibu negara siang tadi mendapati orang ramai menggunakan kesempatan yang diberikan untuk berjoging dan berbasikal. Meskipun sedikit hujan pagi tadi, ia tidak menghalang mereka untuk melakukan aktiviti yang menyihatkan badan itu. Walaupun ada yang bergerak dalam kumpulan, mereka tetap mematuhi prosedur operasi standard SOP, misalnya penjarakan fizikal. Mereka yang berbasikal turut dilihat melakukan kawalan kendiri yang mematuhi garis panduan ditetapkan. We have been through PKP fasa 3 ni lama, lebih daripada 3 bulan, jauh di sudut hati rakyat. Ramai rasa memberontak, rasa nak keluar jalan-jalan, nak makan angin di kedai makan. Tapi dengan kerajaan membenarkan kita melakukan aktiviti riadah macam ni, buat outdoor, sedikit sebanyak dia dapat mengurangkan rasa memberontak itulah. Saya rasa paling bagus bila kerajaan dah benarkan kita cycling jogging ni, sebab dengan cara ni kita dapat menghirup udara segar daripada kita terkurung kat rumah, so that kita boleh dapat healthy lifestyle lah, daripada kita stres kat rumah tu without going out, lagi kita tak dapat nak mengamalkan kehidupan sihat lah. Kita kalau ikutkan memang duduk dalam rumah ni dengan keadaan je rumah, kalau rumah tu ada semua benda yang kita nak, okey. Kalau duduk terkurung ya, memanglah stres tu yang banyak yang berlaku membunuh diri apa semua kan. Tapi contoh bila kita berbasikal kan, berbasikal ni bagi kita hilang stres, buat kita happy.
19 Ogos lalu, kerajaan membenarkan aktiviti sukan dan rekreasi antaranya jogging, senaman, tai chi, berbasikal, skateboarding, memancing, equestrian, memanah, mendaki, tenis, badminton, golf, permotoran dan seumpamanya bagi negeri Fasa 1 Pelan Pemulihan Negara PPN. Ia sekaligus memberikan peluang kepada orang ramai yang berada di negeri seperti Selangor, Kuala Lumpur, Kedah, Negeri Sembilan, Melaka, Johor dan Putrajaya melakukan aktiviti berkenaan. Sambutan ulang tahun kemerdekaan negara ke-64 lebih bermakna bagi masyarakat orang asli di Jasir Melaka apabila penempatan mereka di Kampung Bukit Meranti diterangi cahaya lampu. Dengan dilimpahi lampu solar, kehidupan malam suku kaum Temuan itu tidak lagi bergelap atau hanya bergantung kepada pelita atau lilin semata-mata. Bekalan lampu solar berkenaan disumbangkan sebuah badan bukan kerajaan NGO, Unit Response Team URT Aslam Resources menerusi program Sentuhan Merdeka. Beberapa penduduk orang asli yang ditemui kelihatan ceria dan berterima kasih atas sumbangan yang dapat menerangi perkampungan mereka. Selama ini, penduduk hanya bergantung kepada lilin dan pelita yang berisiko berlaku kebakaran. Sebahagiannya pula menggunakan set generator, namun kosnya agak tinggi apabila terpaksa membelanjakan kira-kira RM240 sebulan untuk membeli minyak. Sekarang ni saya happy tengok anak boleh bermain, senang belajar, semua. Jadi suasana rumah teranglah. Senanglah budak-budak belajar kan, membaca ke tulis pun nampak terang. Saya happy lah tengok anak belajar dengan cahaya terang ni. Biasanya kami berkumpul menggunakan pelita je, gelap. Tapi sekarang ni dah ada lampu ni, kira lebih mudah lah kita berborak ke dan berjumpa keluarga lah. Dan bersembang-sembang waktu malam apabila ada senang lah. Jadi terima kasih lah kerana bagi lampu. Mungkin anak-anak pun boleh belajar dengan mudah profesor kan? Ya, senang juga bagi budak belajar waktu malam lah. Menurut pengarah projek solar itu, Muhammad Ashwat Abdul Rahim, keprihatinan terhadap nasib suku kaum Temuan menyebabkan pihaknya terpanggil untuk menyalurkan bantuan. Hampir 2 bulan kita mengenal pasti tempat kawasan penempatan orang asli kat sini. Tim kami telah membuat perbincangan sebelum pergerakan kami ke sini. Persediaan dari aspek teknikal dan lampu solar yang kita pasang, termasuk tim logistik dan bantuan makanan, kit makanan, kami buat perbincangan sebelum pergerakan kita di sini. Dan misi ini melibatkan dalam lingkungan 10 orang anak muda yang sukarela untuk menyumbang tenaga dan masa diorang bagi misi Sentuhan Merdeka. Buat orang-orang asli di kawasan sini, kita nak bagi mereka merasa sinar baru di dalam bulan kemerdekaan ini. Sementara itu, pengerusi URT Aslam Resources, Datuk Muhammad Yusof Abu Hassan berkata, pihaknya mahu suku kaum Temuan itu sama-sama menikmati kemerdekaan dalam suasana ceria sebagaimana rakyat lain. Laporan antarabangsa, tentera Israel melepaskan tembakan ke arah penunjuk perasaan yang melemparkan bom dan membakar tayar di sempadan Semenanjung Gaza semalam sehingga mengakibatkan 41 mangsa cedera. Ia terjadi sejak 3 bulan Israel dan kumpulan pejuang Hamas di wilayah tersebut mencapai gencatan senjata. Kejadian itu menyebabkan 41 cedera termasuk seorang remaja lelaki yang kritikal akibat dipukul di bahagian kepala. Kumpulan pejuang Hamas yang memerintah Gaza mengadakan demonstrasi untuk memperingati 52 tahun pembakaran Masjid Al-Aqsa di Baitul Maqdis. 2 kanak-kanak antara 10 yang terbunuh dalam kejadian banjir di kilat di Tennessee, Amerika Syarikat. Lebih 30 yang lain masih dilaporkan hilang. Kejadian berpunca daripada hujan lebat berterusan dengan rekod baharu sebanyak 43 cm dalam tempoh kurang 24 jam. Kenaikan paras air menyebabkan jalan raya terputus hubungan selain sistem komunikasi tergendala. Pihak berkuasa mengeluarkan amaran kecemasan tahap 3 melarang orang ramai melalui kawasan berbahaya. Pasukan penyelamat bertugas lumus cuba mencari dan membantu penduduk yang terjejas.
Sukan Liga Malaysia Liga Super, Johor Darul Takzim JDT memerlukan hanya satu lagi kemenangan untuk merangkul kejuaraan Liga buat kali ke-8 berturut-turut. Berbaki 3 perlawanan, penguasaan JDT sudah tidak boleh dicabar kecuali bukan oleh pasukan tangga kedua tetapi oleh pasukan tangga keempat Kedah yang masih mempunyai baki 6 perlawanan. Perlawanan ke-19 Liga, JDT ke Stadium MBPJ Kelana Jaya menentang tuan rumah PJ City. Awal permainan 2 kali berturut-turut benteng PJ City diuji. Berikutnya juga berpunca daripada satu asakan dari bahagian kiri, gawang PJ City akhirnya bolos menerusi percubaan lemah Bergson da Silva. Separuh masa kedua, penguasaan JDT semakin ketara. Disusuli percubaan rendah Memadu Sumareh, JDT menggandakan jaringan. JDT 2, PJ City 0. Kedah menentang tuan rumah yang juga pasukan tangga kedua Terengganu. Di sebalik menguasai asakan awal. Kegagalan melakukan penyudah mengecewakan Terengganu. Giliran Kedah mendapat peluang mengasak, kedudukan segera berubah. Disusuli jaringan oleh Rabih Ataya, Kedah 1-0 mendahului. Separuh masa kedua, benteng Terengganu diuji lagi. Hasil gol oleh Muhammad Syazwan Zainun, Kedah mengukuhkan kedudukan. Terengganu enggan berputus asa, tandukan David da Silva tersasar. Berpunca satu sepakan percuma, da Silva akhirnya berjaya juga memberikan Terengganu gol sagu hati. Keputusan dari Stadium Sultan Zainal Abidin, Terengganu 1, Kedah 2. Carta Liga, pasukan pendahulu JDT dengan 48 mata daripada 19 perlawanan paling selesa. Ketika ini hanya Kedah mampu mencabar kedudukan JDT dengan syarat perlu menang baki 6 perlawanan terakhirnya. Sentiasalah berwaspada dan patuhi semua SOP bertujuan mencegah penularan COVID-19. Juga teruskan mengibar jalur gemilang sempena bulan kemerdekaan. Baiklah visual basikal yang diubah suai tayarnya tanpa menggunakan jejari atau lidi basikal mengakhiri berita TV 9 malam ini. Saya Ahmad Baraz dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi esok jam 7 malam.